Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda menyaksikan Inklusif dan hari ini kita bersama dengan Menteri Pertanian dan Industri Makanan yang berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Datuk Seri, terima kasih kerana hadir sekali lagi ke Inklusif dan RTM. Ya, terima kasih kerana sekali lagi menjemput saya dalam rancangan ini. Ya, saya kira dalam konteks Malaysia ini pertanian ini sentiasa dekat dengan hati nurani rakyat. Tetapi di waktu yang sama juga kita cuba untuk mengangkat skala pertanian kita kepada skala yang besar agar ini mungkin bertolak juga daripada hasrat dalam konteks dasar agro makanan dan juga food security ataupun security makanan. Bagaimana kita boleh mengangkat lagi skala pengeluaran, produktiviti sektor pertanian kita? Apa agenda dan strateginya, Datuk Seri? Okey, ia bergantung kepada kedudukan kita dalam memenuhi keperluan bekalan makanan negara. Bila dicakap tentang keperluan beras negara contohnya, kita masih bergantung kepada pengimportan daripada luar sebanyak 30% daripada keperluan beras negara. Kita cuma mampu mengeluarkan 70% daripada keperluan beras negara. Bertolak daripada kedudukan sedemikian dan ketika negara berhadapan dengan pandemik COVID, sempadan negara kita dan negara luar terbatas, pengantaran beras dan sebagainya terganggu. Kita terpaksa keluar daripada kedudukan selesa mengimport 30% keperluan beras negara. Sebab itu kita duduk dan berbincang dan mengorak pendekatan baru untuk menentukan keperluan beras negara ini ditingkatkan, pengeluaran beras negara ditingkatkan dan tidak selesa kepada mengimport 30% keperluan. Sebab itu beberapa perbincangan di peringkat kementerian dan melalui jatuhan kuasa Kabinet on Food Security dan kata untuk security makanan negara yang dibentuk oleh kerajaan yang dipengurusikan oleh Perdana Menteri, kita melihat bahawa perlu satu bentuk pendekatan baru untuk meningkatkan pengeluaran beras negara. Sebab itu konsep Smart SBB, Smart Sawah berskala besar, diolah oleh kementerian dan diluluskan oleh jatuhan kuasa Kabinet on Food Security ini untuk melihat dan mengkaji semula dasar 70% pengeluaran, 30% mengimport. Kita come out with that Smart SBB dan konsep ini berbeza dengan konsep dan pendekatan untuk meningkatkan pengeluaran beras negara sebelum ini. Sebelum ini kita ada Ladang Merdeka. Kita ada program di bawah NKEA di National Key Economic Area yang menumpu kepada pengeluaran beras negara. Tetapi konsep ini adalah konsep yang tidak melibatkan pihak swasta. Bila kita olah Smart SBB, kita libat sertakan penglibatan pihak swasta. Who are these people? The industry player. Pemain-pemain industri dalam sektor padi beras negara. So kita libat sertakan mereka dan kita come out dengan pendekatan Smart SBB. Smart SBB adalah merupakan satu pendekatan penglibatan pihak swasta untuk mengoptimiskan ladang sawah kita bagi meningkatkan pengeluaran beras negara. Ya, Datuk Seri, apabila perbincangannya bercakap tentang skala besar melibatkan industri, timbul selalunya kebimbangan dalam kalangan petani kecil, pesawah yang kecil, kerana menganggap bahawa apabila datangnya konglomerat institusi yang besar ini, maka selalunya kepentingan mereka ini terabai. Bagaimana ini boleh diberikan jaminan? Okey, itu merupakan antara cabaran Smart SBB. Okey, persepsi bahawa pesawah kecil akan terpinggir. Sebenarnya tidak. Smart SBB adalah konsep di mana keterlibatan pihak swasta untuk sama-sama membangun sawah bersama dengan pesawah. Jadi konsep ini melibatkan pelaburan pihak swasta, tetapi hasilnya adalah dipunyai oleh pesawah-pesawah kecil. Jadi kalau dulu pesawah terpaksa mengeluarkan kos untuk mengusahakan ladang sawah mereka. Mereka walaupun kita bagi baja, tetapi sebagian daripada baja perlu ditampung oleh pesawah. Kalau dulu urusan tanah dibuat sepenuhnya oleh pihak pesawah. Kalau dulu pengurusan sawah itu
dikeluarkan kos penuhnya oleh pihak pesawat. Tetapi dengan konsep Smart SPB, pihak swasta akan membantu pesawat dalam urusan keseluruhan proses penanaman dan juga pengeluaran padi beras. Ya. Jadi kalau dulu kita tak berjaya dengan program Ladang Merdeka, dengan program di bawah NKEA, kali ini kita telah nampak, melihat sendiri pencapaian-pencapaian yang telah dibuat melalui program ini. Kita mulakan dengan ladang 100 hektar di negeri di Selangor. Ladang kecil 100 hektar juga di Perak dan di Kedah. Dan ianya menampakkan hasil. Purata pengeluaran padi beras sekarang ini di negara kita adalah sebanyak 3,5 metrik tan untuk 1 hektar. Tetapi ladang pilot project yang kita buat di Selangor dan di Perak, ia menunjukkan potensi, menunjukkan hasil yang 2 kali ganda daripada 3,5. Kita boleh capai 7 metrik tan per hektar. Jadi ini menjanjikan dengan pengurusan yang efisien, kita dapat optimiskan hasil daripada lot tanah yang sama. Jadi itu merupakan konsep Smart SPB. Dan pada ketika ini kita melihat lebih ramai kalangan pesawat yang lebih yakin, telah yakin untuk terus serta dengan program Smart SPB. Saya berada di Kelantan 2 hari yang lalu. Melihat perjanjian MOU antara Bernas dengan beberapa pemilik tanah pesawat di negeri Kelantan yang akan memulakan projek pilot Smart SPB di negeri Kelantan. Ya. Datuk Seri menyebut tadi soal kita belajar daripada pengalaman lalu dan kita menyentuh kepada elemen NKEA sebagai panduan untuk kita melangkah ke depan. Saya difahamkan antara cabarannya adalah soal harga import yang ada kalanya berbanding dengan usaha tempatan memberikan kita cost effectiveness, keberkesanan kos yang lebih tinggi. Apa lesson learn daripada episod lalu yang memberikan kita jaminan bahawa dengan Smart SPB ini maka kita akan dapat menangani elemen keberkesanan kos daripada elemen import ini, Datuk Seri? Ini merupakan satu realiti. Harga import baja, harga import racun meningkat secara drastik. Sebab itu kita perlukan pengurusan yang efisien untuk mengurangkan kos pengurusan bagi mengoptimiskan hasil. So konsep ini mengambil kira cabaran-cabaran kenaikan harga kos input yang sedang dialami oleh petani pesawat di negara kita. Sebab itu elemen pengurusan yang efisien perlu ditanam dalam pengurusan ladang di negara kita. Kalau kita tidak melangkah, tidak berganjak daripada cara konvensional yang dibuat, kita tidak akan dapat meningkatkan hasil dan mengurangkan kos. Jadi industri padi beras negara merupakan satu industri yang disubsidi begitu rupa oleh kerajaan. Kerana ia merupakan makanan ruji negara, makanan penting, pengeluaran yang penting. Sebab itu kerajaan memastikan bahawa industri ini perlu didokong dan disokong sepenuhnya. So bagaimana kerajaan mendokong dan menyokong dengan memberi subsidi. Kita membelanjakan lebih daripada 1 bilion ringgit setahun untuk memberi subsidi. Pelbagai subsidi, termasuk subsidi dalam industri padi beras. We can't sustain it. Kita perlukan pengeluaran yang lebih ketara. Kos meningkat. Sebab itu perlu elemen pengurusan yang efisien dalam industri. Saya yakin jika lebih ramai pesawat memahami konsep Smart SPB ini, kita bukan saja dapat mengurus secara efisien, kita bukan saja dapat mengurangkan kos pengurusan,
kita juga akan dapat meningkatkan pendapatan pesawat. Jadi kalau sebelum ini 3 metrik tan purata per hektar, kalau dapat ditingkatkan 7 metrik tan per hektar, berarti kita dapat lipat gandakan dua sekali pendapatan pesawat. Jadi itu merupakan matlamat yang kita gariskan dalam melakar satu pendekatan baru dalam industri padi beras. Saya yakin matlamat ini akan tercapai. Ketika ini lebih daripada 20 serikat peneraju telah menandatangani perjanjian persepahaman, memorandum persepahaman dengan kerajaan bagi melibat diri, keterlibatan mereka di dalam program Smart SBB ini. Bila saya bercakap tentang pihak swasta, dia bukan saja pihak swasta secara individu, tetapi GLC, kerajaan, termasuk peneraju utama dalam industri padi beras, iaitu Bernas, juga terlibat. Datuk Seri ada menyebut di awal tadi soal penerimaan buy-in daripada kalangan pesawah dan petani. Bagaimana penerimaan mereka? Digambarkan tadi bahawa mereka menerima dengan baik elemen ini. Apakah langkah lanjutnya? Apa yang mereka nantikan berdasarkan kepada perancangan yang sudah pun sedia ada ini? What's the next step kepada mereka? Saya kira jika projek Smart SBB ini terus digerakkan sedemikian rupa, ramai kalangan pesawat akan terlibat. Tentu apa jua yang kita lakukan yang baharu, kita akan berhadapan dengan penerimaan. Apatah lagi beberapa program kerajaan dan pendekatan kerajaan yang lain sebelum ini. Program di bawah NKEA tadi, di bawah ladang mereka tadi, yang walaupun diwar-warkan sebagai satu program yang akan berjaya meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos dan menambah pendapatan pesawat, tetapi tidak dapat dirasai kerana ianya tidak tercapai, tidak mencapai matlamat yang disesarkan. Jadi there is always this persepsi tidak percaya di kalangan pesawat. Tetapi selepas 6 bulan ke 12 bulan yang lalu kita promosikan Smart SBB, kita melihat sambutan di kalangan pesawat negara kita terhadap konsep Smart SBB ini. Datuk Seri, pada tahun lalu timbul isu pengedaran benih padi yang lewat disebabkan oleh pertukaran jadual. Jadi bagaimana itu boleh dielakkan untuk masa-masa mendatang dan apa sebenarnya yang berlaku pada ketika masalah itu timbul? So isu pengedaran padi merupakan satu isu yang berpanjangan. Dia bukan berlaku tahun lalu, tetapi berlaku tahun-tahun sebelumnya. Sebab itu bila saya masuk di kementerian ini, saya cuba memahami masalah pengedaran padi beras negara. Dan input yang saya dapat bahawa kita perlu pendekatan baru. Kita mesti lihat bahawa masalahnya berpunca kepada pelbagai masalah yang berubah-berubah. Sebab itu apa juga pendekatan yang dibuat oleh kementerian, walau ia menyelesaikan sebahagian masalah, tetapi kita berhadapan dengan masalah yang lain yang berpunca daripada pendekatan. So it's a ongoing problem dan juga satu ongoing penyelesaian yang dibuat oleh kementerian. Tahun lalu kita cuba untuk melantik nafas Pertubuhan Peladang Kebangsaan sebagai pengedar tunggal. Nafas adalah merupakan pertubuhan nasional. Di bawah nafas itu adalah Pertubuhan Peladang Negeri dan juga Pertubuhan Peladang Kawasan. Jadi kalau dari segi konsepnya, nafas merupakan custodian of the whole industry. Jadi kita lantik nafas sebagai pengedar. Tetapi selepas satu musim kita melihat bahawa it cannot be done. Sebab itu kita kembali kepada konsep sebelumnya, kita lantik beberapa ejen pengedar. Sebab itu, tapi kita lihat belum musim baru ini, masalah itu telah dapat dikurangkan. Masalah pengedaran dapat dikurangkan. Kita mesti faham kadang-kadang ada pesawat yang memohon untuk mendapatkan varieti padi yang ini. Tetapi apabila dibekalkan dengan varieti padi yang itu, mereka menukar untuk mendapatkan varieti padi yang lain. So kelewatan itu ada disebabkan oleh
perubahan order ataupun permintaan di kalangan pesawat. Itu juga merupakan antara punca kelewatan. Ialah ada punca pengantaran di pihak PPK, ada punca pengantaran di pihak ejen dan sebagainya. Tapi pendeknya kita belajar dan kita cuba untuk meminimalkan juga masalah yang dihadapi dalam industri padi parasit. Industri makanan ini satu perkara yang lain pula. Apakah terkandung misalnya untuk kita menjadi net exporter selain daripada mungkin kita tahu Musang King, produk-produk lain yang kita anggap bahawa inilah produk makanan utama Malaysia dari kacamata MAFI. Apa yang dianggap sebagai bahan ataupun produk keemasan untuk pasaran antarabangsa? Ya, kita bukan saya mengajak pertumbuhan industri ini untuk sekuriti makanan. Tetapi antara elemen yang ditumpukan dalam dasar Agro Makanan 2.0 adalah untuk menjadikan sektor ini sebagai penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Maknanya kita harus mengeluarkan produk makanan yang boleh diekspor. So itu merupakan antara penumpuan. So di kementerian kita permudahkan, we facilitate, kita bantu pihak industri yang berkecimpung untuk mengekspor produk-produk makanan daripada negara. Ya, sekarang ini kita mengekspor durian, kita akan mengekspor nangka, kita mengekspor dragon fruit, nanas dan sebagainya. There's banyak produk-produk makanan yang kita ekspor. Saya juga ingin melihat di kementerian ini, kita juga tumpukan tanaman-tanaman yang boleh kita tanam di negara kita. Dan kurangkan import jagung umpamanya. Kita mengimport terlalu banyak, hampir keseluruhan keperluan jagung untuk makanan ternakan kita import daripada luar. Sebab lebih murah diimport. Tetapi bila harga pasaran jagung dunia meningkat, ianya memberi kesan dan impak yang begitu drastik terhadap sektor ternakan negara. Sebab kita melihat ternakan kita meningkat harga ayam meningkat, ternakan lembu yang bergantung kepada jagung juga meningkat kos pengeluarannya. Sebab itu di MAFI untuk dasar agro makanan ini kita akan tumpukan agro makanan 2.0 kita akan tumpukan tanaman-tanaman yang boleh ditanam di negara kita yang dulunya kita tidak beri tumpuan. Tetapi ketika ini kita akan revisit dasar kita dan kita akan menggalakkan penanaman dan mengurangkan import bagi industri ternakan negara. Kita mengimport banyak jagung. Kita tak tanam jagung, sedangkan kita boleh tanam di jagung di negara kita. So, itu merupakan penumpuan baru yang kita laksanakan di kementerian. Kami mengharapkan nanti menjelang usai dasar itu dapat kita lihat report cardnya, kerana sudah lama kita membicarakan tentang dasar sekuriti makanan, dasar agro makanan ini. Terima kasih Datuk Seri kerana kesempatan bersama Inklusif pada kali ini. Jadi jangan lupa untuk teruskan kesian anda bersama RTM untuk Inklusif yang bakal menyusul. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam.